Okey, dah record. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh tahun baharu tahun 2024, iaitu hari ini kita pada hari Sabtu 6 Januari 2024 kita akan bersama Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu, yang mana beliau akan berkongsi dengan kita kupasan kitab Ihya Ulumuddin dengan tajuk kecilnya iaitu Sabar dan Syukur. Bagi pihak Nadi Semak Kajang, kami mengalu-alukan kehadiran Ustaz Ismail Cikgu serta para guru Semak Kajang, mantan guru Semak Kajang dan juga seluruh warga Nadi Semak Kajang, sama ada yang berada di Malaysia atau luar negara, insya-Allah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu kebetulan tadi kita ada sebut nama Kakak Mona Othman, pengarah Jabatan Audit Sabah. Beliau dah muncul di Ustaz. So untuk itu saya serahkan kepada Fadil Ustaz Cikgu untuk memulakan perkongsian beliau. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Ustaz. Start mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Maaf pasal batuk macam dulu lah tak. Dia batuk. Baik sekejap datang lagi. Okey. Masih banyak Datuk Presiden, Datuk Ridwan, Cikgu dan semua ananda sekalian. Tak ada yang jauh selain pada mana. Tak ada yang Jepun, tak ada yang okey, tak apalah. Tajuk ni biasa, sangat-sangat biasa. Kalau Cikgu Syimah nak Khairul Hasanah hafal bagaimana. Tajuk biasa-biasa sangat. Sabar dan syukur. Saya pun sebenarnya terlepas berkuliah lama setahun tak tinggal, tak apa ingat tajuk mana. Tengok tadi rupanya tajuk ni Allah mudah sangat, tapi kita masuklah, kita ulang-ulang kaji saja kan. Bila kitab ini dia ambil yang biasa-biasa, kita hafal semua dan saya yakin insya-Allah semua dah tahu. Cuma tajuk ni berat untuk diamalkan. Itu saja. Boleh baca, boleh faham, boleh syarah, boleh kupas, boleh analisis, tapi nak buat ya Rabbi. Nak sabar ni tak tahulah. Kalau kaunselor punya masalah nak menyampaikan orang, kadang kaunselor tak sabar juga kan. Dia sabar ni berat. Orang sakit kita sabarlah. Sabar. Tak kenal tak apa. Jadi sabar satu yang sangat berat. Sebab itu dia disebut sebagai innallah ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Bahasa kan. Allah bersama, bersama. Hebatlah maknanya. Bersama satu yang sangat tinggi nilainya dalam ruhiyah, kerohanian. Dalam bentuk ilmu kerohanian lah. Malah sufiyah begitu. Sabar. Yang boleh cukuplah kalau kita nak membaca kalimah. Innallaha ma'a as-sabirin. Bersama. Saya bersama dengan siapa-siapa. Dekatlah. Ini nak dia sama tu satu yang sangat tinggi nilainya. Jadi, nanti tak. Sebab as-sabru miftah al-jannah. As-sabru itu, sabar itu miftah. Anak kunci syurga. Anak kunci syurga ada anak kuncinya. Kuncinya dia tanya lah. As-sabru. Tapi inilah yang paling suka nak lakukan. Sangat suka nak lakukan. Okay. Saya nak tengok, baca Quran aja sebenarnya. Lepas kita bincang. Kita tengok surah, cuba tengok surah ni, surah kita baca aja. Surah Al-Mulk. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini untuk kita yang berumur 40 ke atas, semua belum 40 kan ni? Kalau tak ada baru 20 lebih. Cikgu Syimah 30 lebih. Saya dekat 70 lah.
Saya ni kalau ikut tahun hijrah 70. Kalau tahun Mesir mudah sikit lah. Surah Kahfi ni elok sangat kita paksa diri untuk baca tiap hari Jumaat. Kalau belum baca lah, kalau dah berlalu, okay, Alhamdulillah. Yang baca, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Yang belum lagi, paksa diri untuk baca tiap hari Jumaat atau malamnya. Ada orang kata, dia pegang ni, tak boleh baca semua, baca awal 10 ayat, hujung 10 ayat. Tapi yang peganglah tu, itu untuk orang bawah sangat. Kita, makam kita ni, kita angkatlah sendiri ya. Makam kita ambil Al-Kahfi 10-nya. Nak baik lagi, nak baik lagi macam mana? Baca dalam solat. Dr. DJ boleh sebab dia orang Quranian. Psikologi, sekretari. Dia kena lebih tinggi. Makam orang menjaga kerohanian ni ataupun soal dalaman ini kena lebih kuat pada fizikal. Jadi itu dia punya kekuatannya. Baca dalam solat. Allah Ustaz nak baca solat macam mana kita hafal Quran. Mudah je. Beli stand yang mudah je kan. Takkanlah nak buat tempah kayu ke besi semua. Tak Quran depan. Tak baca aja. Cuma orang kita takut, Melayu takut nak buka-buka Quran kan. Kawasan batuk bata, tak. Dia pegang je sikit, buka, habis buka. Jadi nanti ambil 3 bahagian. Tak kira bahagian apa tapi ambil lah kalau baik. Tapi tak boleh pun tak apa. Yang pentingnya baca setiap hari, setiap hari Jumaat. Hari tak apalah, hari lagi baik. Dia Jumaat. Lepas tu, tak boleh baca sebab kesibukan. Tak sibuk pun sebenarnya. Katakanlah melayani sibuklah. Dengan bacaan. InsyaAllah ta'ala hati kita akan lebih tenang. Lebih terjaga. Lebih terkawal. Lebih menerima qada-qada ta'ala. InsyaAllah. Maaf saya batuk-batuk ni. Ayatnya. Auzubillah. Wasbir nafsaka alladhina yad'un rabbihim bil-ghadati wal-'ashi yuridu min wajhah fala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata ad-dunya wa la aghfalna qalban an dhikrina wa tabahawa wa kana mafrada. Dan jadilah dirimu sentiasa berdampingan dengan orang yang baik ibadah. Maladzina yad'un rabbahum. Jadi kita bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah kalau masjid adalah kalau masjid itu pelbagai manusia, ada yang dekat, ada jauh pergi masjid, tapi lazimnya dekat. Maka di antaranya adalah dengan dekat manusia. Atau dengan kelas pengajian kita buat ni insya-Allah, sama ada fizikal ke online kan, insya-Allah dekat. Maknanya wasbir nafsaka, bersabarlah. Duduk bersama orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, yang berzikir dengan Allah Taala pagi dan petang. Semata-mata cari wajah yuridu wajah Allah. Bukan kerana lain. Itu. Jadi kita diperintah. Perintah ni bukan perintah wajib. Tetapi perintah sangat untuk kita lakukan. Duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Pagi petang. Pagi petang ni bukan maksud pagi petang. Setiap masa. Nurain setiap petang bukan pagi petang aja. Pagi petang istilahnya. Wala ta'nu 'aynaka 'anhum. Dan jangan kamu malingkan pandangan muka kepada mereka. Kenapa? Turidu zinata dunya, kan cinta dunia. Atas tu wajah Allah, bawah tu harta dunia. Kita tengok saya garis sekarang untuk hilang lagi. Allah hilang pula. Sorry. Allah, maafnya hilang pula aku. Kejap Bapak Presiden. Kenapa tertekan tu? Kejap dia hilang pula. Kejap buka semula. Okey, sekejap lah. Ini. Kejap. Allah Akbar kabira. Dia. Okey. Dia, okey. Jadi atas itu wajah Allah, bawah tu hadir dunia. Dua ni. Satu, kita cinta kepada orang yang cerita Allah Ta'ala. Satu, jauh daripada orang cinta dunia. Dua tu. Dua kontra ni. Satu, cinta
wajhullah, yang kedua hubbud dunya tu. Jadi dua bebasan. Jadi kita minta dekati dengan orang yang yuridun wajhullah. Daripada orang yang turidun dunya. Saya garis pandang. Yang pertama itu minta kita dekati, kita dampingi. Yang kedua tu jauhkan daripada orang yang turidu di zinah dunia, cinta kepada zinah perhiasan dunia. Walau tu jangan taat, jangan patuh kepada dia, man aghfalna qalbahu, orang yang melalaikan kita daripada zikrullah, dari hawa nafsu. Cukup ayat ni dengan kita bandingkan. Yang pertama saya ulangi supaya kita lebih yakin, lebih mantap. Jadikan diri kita sentiasa mendampingi orang yang bertakwa, orang cinta Allah Ta'ala setiap masa. Jauhkan diri daripada orang yang gila dunia, berdunia. Yang ketiganya adalah jangan dilalaikan oleh seorang yang mudah melalaikan kita daripada zikrullah, ikut nafsu. Cukup 3 perkara. Itu Qurannya lah. Okey, harap dapat. InsyaAllah Ta'ala. Kemudian kita tengok sikit lagi ayat lain yang kita baca juga. Ini saya tak baca. Elok ulangi di rumah saja atau mana-mana surah Al-Anbiya. Ini cerita kisah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Idris, Nabi Ismail, Zulkifli semua ni. Semuanya Allah sebut kullu minas sabirin, semua mereka bersabar. Malah semua nabi-nabi itu diuji dengan berbagai ujian dan mereka semua sabar dan mereka berjaya. Kecuali misalnya Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub diuji dengan sakit, dengan penyakit yang sangat berat. Sangat berat. Namun apa diminta supaya Allah Ta'ala saja cucu begal banyak. Ya. Okey lah. Cucu dia buka kartun tu. Okey. Jadi ayat ini boleh kita tadabbur, panggil apa ni? Tadabbur lah. Dan semua nabi-nabi yang diuji ke manapun, akhirnya fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Kalau Nabi Yunus misalnya. Kalau Nabi Ayub pun fastajabna lahu fakashafna ma bihi. Semua jawab. Dan kita yakin nabi-nabi diuji berbagai, akhirnya wa najainahu, kami jayakan. Jadi gitu ya. Saya lompat-lompat ni sebab saya nak panjang untuk berbincang banyak. Ayat ni pendek sikit, kita hafal sikit ni. Ayat ni masih masyhur surah Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat. Basyir sabirin. Semua kita, cikgu ke, murid ke, pengarah ke, pengetua ke, datuk ketua ke, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, sultan ke, semua pun la nabluwannakum bisyai'. Semua akan diuji. Yang semua akan diuji. Di antaranya khauf, takut. Yang kedua, ju' lapar. Maksudnya amwal, kekurangan harta benda, pendapatan. Wal anfus, dan diri. Wal samarat, mana pokok-pokok tanaman, kesan mungkin pendapatan bentuk lain. Ini. Tapi akhirnya apa tu? Basyir sabirin. Basyir sabirin bergembira dan sabar. Okey. Akhir sikit-sikit aja, saya ringkas saja insya-Allah. Ambil yang akhir sekali nak bincang tajuk ni. Saya suka untuk bincang. Kuliah biasa ada semua ceramah dia hari ya, macam-macam. Kita kongsi-kongsi baik. Cikgu Simah mula nanti dia biasanya dia pegawai khas bagian pembuka soalan. Okey. Hadis yang kedua hadis. Jadi Quran surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah ya, dan surah Al-Anbiya. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, as-sabru ala awjah. Sahabat ada 4 perkara, 4 wajah. As-sabru ala arba'ati awjah. Sahabat ada 4 wajah, 4 perkara, 4 jenis. Yang pertama, as-sabru ala faraid. Yang kedua, as-sabru ala musibah. Yang ketiga, as-sabru ala adzan nas. Yang keempat, as-sabru ala al-faqr. Okey. Jelas kan? 4 perkara. As-sabru al-faraid maknanya ujian dalam menjalankan kewajipan. Ujian dalam menjalankan kewajipan. Yang paling utama solat. Solat tak masalah, kita semua buat kan. Tapi dia nak test, nak uji juga, nak sabar.
Betul ke solat aku ni? Ujian macam mana? Dia maqasid ialah tanha anil fahsya munkar. Solat dah daripada umur 7 tahun atau 17 tahun. Kalau betul jauh tak kira lah. Tapi saya solat. InsyaAllah semua kita solat awal. Zaman-zaman kita ni walaupun saya umur 60 dekat 70, saya yakin solat kita awal. Awal balik dah solat dah, Alhamdulillah. Tapi hakikatnya kalau berlaku lebat pun lewat lah. Tapi maknanya kita solat. Peranan solat itu ialah tanha anil fahsya munkar. Cegah kemungkaran. Tak buat mungkar. Muhasabah diri. Aku solat 5 waktu saya semalam. Sunat lagi. Buat juga rawatibnya. Kadang-kadang macam-macam kita buat, Alhamdulillah. Tapi kenapa buat maksiat lagi? Tak ada maksiat pun. Tak mencuri, tak merompak, tak menyamun, tak berzina, tak menawarak. Maksiat yang paling mudah buat sekarang ialah WhatsApp. Asalnya mulut lidah, tapi sekarang turun ke tangan. Bukan daripada mata turun hati. Daripada mulut di tangan WhatsApp. Kongsi-kongsi yang tak baik. Kongsi yang tidak baik. Share yang tidak baik. Cukup mudah. Tengok, share aja. Satu saat habis dunia. Kalau itu dosa, tanggung dosa itu seisi dunia ini. Kalau kita itu yang tak baik. Tapi baik juga, anak-anak kebaikan, Masya Allah. Kalau kita kongsi yang baik, seisi dunia menerima kebaikan, kita dapat sahamnya. Jadi maknanya kalau kita solat dan masih melakukan perkara Allah larang itu, ada saya tak kenal dalam solat kita tu. Mungkin tak cukup semak ninah. Atau mungkin kita kata perbuatan rafiq dia tak dapat sempurna. Atau ada sempurna, cuma mungkin rukun qauli bacaan tak betul. Tak betul kan tak belajar pula. Dah betul dah, elok dah. Mungkin juga niat kita begitu campur. Jadi itu muhasabahnya. Kalau semua beres, Alhamdulillah syukur. Tapi takkan sampai kita manusia biasa. Itu asal al-faraid, bersabar dalam jangka buat kewajipan. Alhamdulillah beres kita dia buat. Kewajipan Ta'ala. Yang fardu misalnya, yang rukun Islam kita bereskan. Semua baik. Cuma haji mungkin. Kalau baik itu bergantung dengan banyak perkara. Dengan keuangan, dengan masa, dengan kesihatan, dengan kota dan berbagai-bagai lagi. Cuma untuk kita jangan pegang kota tabung haji yang mampu. Yang tak mampu, tunggulah kota tabung haji yang 30,000, 4,000 itu. Yang mampu, kalau dah ada, jangan tangguh lagi. Ya. Alin buat. Cuma yang lain, perintah infak fisabilillah. Amal ma'ruf nahi munkar. Itu perintah Allah Ta'ala, amal ma'ruf munkar. Ajak buat baik, cegah munkar. Dan kita ajak buat baik, tapi cegah munkar satu yang berat. Cegah munkar sangat-sangat berat. Saya tak tahu nak kata lah. Aisyah, Badal Aisyah ada ni. Syahruddin. Lepas ni, mencegah munkar ni sangat berat. Kalau kita tegur orang, kata, awak siapa aja? Dia mungkin kita habis je. Jadi, tapi itulah kewajipan kita. Okey, tinggalkan taman. Yang keduanya, as-sabr ala musibah. Ujian atas, ni musibah. Musibah ni kecelakaan. Lama ni saya cakap balak bencana gitulah musibah. Banjir habis, kemarau pun habis, kebakaran, gempa bumi, sakit, penyakit berpenyakit, macam-macam berlaku. Musibah. Yang tadi, sahabat di atas beribadah. Yang kedua adalah musibah. Mana berat? Dua-dua berat. Kewajipan. Tapi kewajipan boleh laksanakan mudah. Sebahagiannya panggil sukar. Yang kena musibah ni. Namun, sebagai menyebabkan bahawa musibah lebih bertahan keimanan kita daripada sebaliknya nikmat. Kadang-kadang ni musibah dia sanggup, datang nikmat dia gagal. Allah uji dengan kesakitan, kesusahan, penderitaan. Ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia uji kesenangan, lupa. Badan sihat, duit banyak, dipuji orang, disanjung mana, lupa. Yang ketiganya as-sabru ala azal nas. Sebab ada mahal derita manusia. Banyak seksa manusia. Mencela kita, maki hamun kita,
menzalimi kita, berfitnah pada kita, atau apa saja. Terkadang orang tu keluarga kita, terdekat dengan kita, pendekat kita berlaku juga. Memang lagi berat. Lagi berat. Itu ujian Allah Ta'ala. Sanggup kita menghadapinya, jangan minta, tetapi itu di antara ujian. Yang keempat, sabar di atas kefakiran. Apa ni? As-sabr 'ala al-faqr. Okey, 4 jenis kesabaran yang kita bincang begini. Sabar melakukan fardu, sabar meninggalkan maksiat, sabar daripada maksiat manusia, yang sabar dalam sebab kefakiran. Yang kedua Rumi itu sabar dalam menjalani kewajipan taufik. Allah maknanya taufik Allah Ta'ala, hidayah wa taufik. Allah pandu kita, Allah bantu kita, Allah pimpin kita untuk memudah kita untuk beribadah. Senang, rasa suka. Lamanya tak ada kuliah subuh. Esok mungkin tak ada, esok tak ada kena tu saya nampak di khutbah di duha ke mana. Dia ada mesyuarat apa ni, ulama sedunia rasanya. Tak tahu lah Allah mungkin daripada sana orang lain. Qatar ya, Qatar. Kita doakan dia baik insya-Allah. Orang kata tempat Sabtu Tarawih. Saya dengar saya baca masya-Allah saya jumpa jasa Audas. Saya nampak dia dengan jasa Audas soalnya seorang ulama muda yang sangat hebat masa kini. Jasa Audas ni banyak kena buku tentang berbagai perkara termasuknya maqasid. Alhamdulillah ambil berkat dia. Okey, yang pertama itu kita dapat itu taufik Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur. Kita sunuknya nak jumpa hari Jumaat. Sunuk nak jumpa solat subuh berjamaah. Sunat dengan solatnya. Dia minta terpukau pula. Ataupun terkhayal pula. Oh sunuknya lama kita asyik dengan ibadah. Lupa pada masyarakat. Tak boleh juga. Oh dah aku dah solat subuh berjamaah, baca Quran dan tapi tak peduli soal masyarakat. Tak peduli soal isu semasa. Orang miskin, fakir miskin. Tak kena. Kerana kepedulian kan ada. Perhatian itu. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi musibah itu berpahala jika mampu. Allah beri uji berbagai-bagai, dia mampu. Bersabar. Tidak mengeluh, tidak beratus, tidak apa lagi. Ya. Allah ujian, dia bersabar. Ini saya katakan sangat mudah untuk bicara, tapi nak melaksanakan. Sabar ujian. Ujian yang kita menghadapi musibah. Keluarga kita atau sebagainya lagi, Allah. Dulu sabar pindah-pindah ni berat juga. Guru-guru pindah ke Sabah lagi takut. Sekarang mana pindah naik pangkat okey je. Zaman dulu cikgu pindah ke Sabah, Allah dia pergi pendalaman, persedenantan dekat pendalaman sana. Naik bot beberapa hari masuk. Ada murid satu lagi naik MPI pergi ke Sarawak, beberapa hari dia meninggal, dibunuh, mati dibunuh. Dan macam-macam. Mana tengah-tengah bandar raya okey je. Tanya mana letak atas jadi berpahala. Jika kita sabar, tak sabar, sebaliknya. Yang ketiga, sabar menghadapi gangguan manusia. Ini ya, azan nas. Azan nas ini maksudnya dengan manusia. Nabi sendiri diganggu oleh musuh-musuhnya. Termasuk keluarga sendiri. Jadi kita juga terkadang ada begitu. Akhir sekali yang ke kefakiran redha. Mudah saya ulang semula. Sabar pertama, sabar menjalankan kewajipan. Itu hidayah Allah Ta'ala. Taufik Allah bagi, Masya Allah. Yang kedua, dan kita mohon sekali lagi kita mohon. Yang keduanya, menghadapi musibah. Itu berpahala jika kita sanggup bersabar. Yang ketiga itu menghadapi gangguan manusia. Kita ada bertambah cinta pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Hub pada Allah Ta'ala. Biar kita dekat Allah Ta'ala. Biar semua orang benci. Tak apa. Allah sayang. Kalau semua orang sayang, Allah benci, tak ada faedahnya. Dan kita nak Allah sayang. Dan makhluk pun sayang. Kita cinta Allah. Dan kita bersama dengan makhluk di bumi ini. Dengan seadanya. Allah Ta'ala untuk lakukan kebajikan dan sebagainya. Dan sabar di atas kefakiran ini kita redha. Gini, nanti saya lama juga berkenalan dengan seorang, maaf kalau ada sini, banyak lama juga jam ke-12. Sebutlah penderitaannya sekian, tapi dia nak ramai, senawang. Saya kata Alhamdulillah. Itulah nikmat, itulah kebahagiaan, itulah harta, itulah amalan insya-Allah. Tak ada harta, tak ada apa-apa, tapi ada nak senawang yang tak Allah Ta'ala berjaya pula. Yang belajar di Jepunnya, yang belajar di Mesirnya, yang belajar di apa namanya. Itu nikmat. Kalau tidak ada apa yang lain, itu saja. Rumah bersewa. Syukur nikmat. Ada orang, tak ada apa langsung. Kalau ada pun,
macam. Kalau ada pun, ya, semua ada. Kalau tak ada, kita nampak oleh lebih top dari kita lagi. Jadi sabar dan mari manusia ini lah cintaan hub ni dipanggil, saya kata apa ya, mahabbah, satu mahabbah itu cintaan, kesuanan kan. Kita ingatlah berbahayanya seorang dipuji. Puji dia tahu. Tapi bukan minta, tetapi bila kita dikeji, bila kita diancam, lebih selamat. Semua negara pemimpinnya dipuja sanjung, tumbang dengan khayalan. Kalau diuji dengan berbagai-bagai kata nesta, bagaimana moga-moga lebih selamat kalau sabar. Tak sabar, akhir sekali tu hal redha lah, kefakiran ke apa-apa redha. Atau saya sebut soal sini, sabar dulu, insya-Allah lepas ni kita masuk syukur. Dia ada dua ayat tertinggal. Sabar, syukur dan redha. Wallahu alam, si peluang sebanyaknya kepada semua untuk bincang. Saya sekarang membuka saja. Moga-moga ada manfaat kalau kita bincang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas perkongsian untuk pagi ini, tajuk syukur dan sabar. Ustaz juga kita dimaklumkan atas pemergian sahabat kita dari Anadi SPM 95, iaitu saudara atau Cikgu Ahmadul Hadi Muhammad bin Muhammad lah, yang mana alhamdulillah lah, kami warga Anadi sempat menziarahi beliau baru-baru ini, Ustaz. Kita typing kan? Kita di typing, betul Ustaz. Kita hadiahkan Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Okey, untuk itu kita buka peluang pada sahabat-sahabat mungkin ingin berkongsi pandangan ke, kisah sendiri ke, atau ingin bertanya soalan Ustaz. Ustaz tadi saya bagi selingan sikit Ustaz sebut as-sabru miftahul jannah Ustaz. Okey, lepas tu kita ada as-sabru minal iman Ustaz. Dan kalau kita teliti juga Ustaz, apa tu, as-sabru minal najah, maknanya sebahagian dari kejayaan Ustaz. Maknanya kalau kita lihat sesiapa saja yang berjaya hari ini sebenarnya dia sabarlah, dia cekal Ustaz kan. Akhirnya dia berjaya. Maknanya ayat-ayat itu tu interrelated lah Ustaz. So bila kita lihat sabar tu dari kejayaan Ustaz, nak berjaya tu memerlukan masa, tenaga, cabaran dan perlu sabar Ustaz. Soalan dia Ustaz, ke tahap mana Ustaz kesabaran itu kita perlu tanggung lah Ustaz. Soalan ni sangat general lah. Itu saja Ustaz, silakan. Untuk ini bukan soalan untuk kaunseling ni, tapi tak apalah, saya jawab dulu. Kena ada tambah lah. Cikgu Husna ada, John Syemah ada, pakar-pakar. DJ lagi hebat lah, dia akan jawab sebab dia kan sekretari ni. InsyaAllah. Ini ya. Untuk mudahnya, ya. Dia jawab. Untuk mudahnya, as-sabrul hudud. As-sabrul hudud. Sebab ada batasannya. Ada tafsirannya, bukan tak sabar. Kena sabar sampai bila-bila pun. Tapi ada jalan untuk keluar daripada itu. Kita nak boleh sekarang sabar. Kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, bukannya Sayyidina Abu Bakar. Bukan. Kita orang biasa. Memang boleh sabar sikit kemampuan, tak boleh juga. Tapi elakkan daripada bertindak kasar, bertindak nafsu. Saya tak tahu, kadang-kadang ingat pada sahabat saja. Contoh yang semua orang tahu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika nak bunuh musuhnya, dikatakan Sayyidina Ali wallahualam, nak bunuh dah. Tapi ketika itu musuhnya meludah muka dia. Dia tak dia bunuh. Musuhnya, kenapa tak bunuh aku? Aku membunuhmu kerana Allah.
Kalau kebunuh kalau bunuh kerana nafsu. Maka sebab itu jangan buat kerana nafsu. Marah anak, marah adik, marah isteri, marah suami, marah kerajaan, marah rakyat, marah jangan kerana nafsu. Selamat insya-Allah taala. Jaga. Tapi nak kawal nafsu macam mana? Nafsu ni lah perlu dikawal dengan zikrullah yang abad selamanya. Zikrullah ini satu-satunya yang saya tahu ubat yang paling mujarab untuk jadi orang bersabar ini dengan zikrullah. Bapa berzikrullah itu Al-Quran. Induk dengan Al-Quran Karim. Jangan berlalu hari-hari anda baca Quran. Ini saya ulangkan. Jangan berlalu hari-hari anda baca Quran. Walau ayat. Satu ayat. Jangan sampai tak baca Quran. Kalau uzur katakan, fahami tak uzur lah ya, contoh aja ya. Membaca dengan Quran daripada orang lain. Sangat dengan pada YouTube mana-mana. Itu satu dia punya kunci kesabaran itu ialah zikrullah. Zikr itu adalah Al-Quran Karim. Dan ingat sirah para nabi. Ingat nabi-nabi, ya Allah, kalau macam mana ya? Nak sabar ni. Jadi sirah nabawiyah tu penting. Sebab tu kita ada 3 kombinasi. Quran, hadis dan sirah nabawiyah. Sirah ni bukan semua hukum tapi dia membantu kita untuk mengenal hidup ini. Dengan mengenal cara hidup para sahabat. Contoh para anbiya lagi. Kalau Nabi Nuh AS ambil contohlah. Contoh Nabi Nuh besar sangat. Ambil jalan ya. Untuk kita ada contoh lain yang saya boleh bawa. Nabi Nuh. Berapa lama dia bersabar? Hampir 1000 tahun. Apa orang ganggu pada dia? Dipukulnya, dicampak dalam longkangnya, dikata nasihat berbagai. Tapi akhirnya kemenangan di pihak Nabi Nuh. Bukan menang tu ramai mengikut, tidak, tak ramai. Tak apa 100 pun. Ada kata 40 orang, ada 40 keluarga. Tapi menang melawan nafsu. Emosinya. Itu saya beritahu masa mengajar lah. Sekarang mengajar sikit lagi lah. Kalau seorang cikgu tak dapat kawal kelas kerana murid nakal sangat nakal, luar biasa nakalnya. Saya pernah menyelia dekat rumah di Negeri Sembilan. Allah, apa nama tempat? Dapatlah dekat rumah Ju Puteri. Pelatih punya marah berwajib baling buku kena saya. Dia baling buku, pelanting kena saya. Menangis tambah lagi pula. Saya panggil dia lepas tu, saya tak boleh kawal, tak boleh kawal kelas tak apa. Dapat macam mana? Tapi nak kawal emosi. Nak kawal emosi tu lah tanya kaunselor. Itu jawapan saya yang mukadimah kot, tapi akan tambah lagi. Dan minta semuanya tolong jawab masa ni kena sabar. Ada hadnya, tapi had itu dikuna ke arah lain supaya dapat juga bersabar. Jangan sampai tak sabar. As-sabru miftahul jannah. Jangan lepas kunci. As-sabru minal iman. Jangan lepas iman. Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar. Jangan lepas dengan Allah Ta'ala. Jangan jauh dengan Allah Ta'ala. Bersama Allah Ta'ala. Itu sabar. Bersama kunci syurga itu dengan sabar. InsyaAllah Ta'ala. Terima kasih. Sama Ustaz. Kita jemput Abang Faizal, Dr. Jiwa, DJ, untuk perkongsian pengalaman beliau ke sedikit. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi kita kerana menjemput saya. Masya-Allah, ini ad hoc kan, tapi apa pun saya nak bagi komen dulu. Saya rasa tajuk yang dipilih ni memang sangat baik, sangat relevan saya rasa kepada semua, bukan kepada saya je. Dalam bidang saya pun memang ini satu tajuk saya rasa yang sangat penting dan crucial lah. Dan saya memang bersetuju sangat dengan apa yang Ustaz cakap tadi, dengan jawapan yang Ustaz bagi berkaitan dengan sabar tadi, bahawa sabar memang ada tahap dia tersendiri dan akan ada masa tahap sabar kita tu akan hilang lah Ustaz. Saya setuju sangat. Dan memang itulah nasihat yang bila saya berjumpa dengan pesakit klien, bila dia orang akan cakap, mereka memang tak suka bila ada orang susah, kemurungan, stres dan sebagainya, orang beritahu sabarlah. Mereka jadi pedih, jadi dia sakit hati sebab dia rasa macam kau pandai suruh aku sabar tapi kau tak tahu pun apa derita yang aku dah hadapi, berapa banyak aku dah sabar. Jadi dia tak suka perkataan sabar ni. Tapi walaupun dia orang tak suka, saya percaya sabar ni Ustaz memang satu elemen yang sangat penting. Sebab saya boleh katakan bila kita merawat manusia ni Ustaz, kita dah guna ubat, kita guna psikologi, kita guna pendekatan sosial. Kadang saya tengok kenapa pesakit dia tak baik juga. Jadi bila saya tengok rupanya ada satu lompong bahagian kerohanian, spiritual ataupun keagamaan. Jadi sebab tu kami dalam bidang psikologi psikiatri ni pun even daripada barat Ustaz dah tekankan ke arah dia panggil psikospiritual.
Jadi terutama menghadapi satu cabaran yang memang tak dapat nak diubah, kena terima je. Jadi psychospiritual tu salah satu elemen yang dalam tajuk yang Ustaz bawa hari ni. Antaranya sabar, syukur, dan dua lagi keredaan dan juga kemaafan. Acceptance, forgiveness, patience and gratitude. Jadi bila saya tengok tajuk ni pagi tadi, saya bila tengok macam Masya Allah. Ini tajuk yang saya nak dengar sekali daripada yang ahli macam Ustaz lah. Jadi ya itu saya rasa memang sangat baik. Dan kalau saya kongsi sikit Ustaz bila manusia ni, saya rasa sebab kerja saya memang berbelas tahun tengok orang yang memang dah orang kata putus asa kan, dah sampai fikir nak mati. Dan nak mati ni Ustaz bukannya orang bukan muslim tau. Sekarang ni saya jumpa remaja muda-muda berbelasan tahun pun apa-apa masalah mati, cera diri, toreh, minum racun. Saya pun fikir, ya Allah, zaman saya dulu kan di 90-an kan di SMAP, saya tahu ada orang stres juga, tapi saya tak fikir ni satu benda yang kebiasaan. Jadi mungkin lepas saya beritahu ni, saya nak tanya kat Ustaz lah, macam mana kita orang kata nak menyuntik semangat sabar ni menjadi satu benda amalan dan kebiasaan yang terutama golongan muda kita untuk menjadikan sebagai satu kata pertabian, amalan, attitude yang patut dibuat kan, supaya mereka tak terus jadi putus asa dan terjerumus. Dan Ustaz jawab tadi, memang diorang dah bersabar, tahap diorang tu dah habis, tapi diorang pergi ke perbuatan-perbuatan tak baik. Ustaz kata dah mencederakan orang lain, mencederakan diri sendiri dan sebagainya. Jadi dia tak nampak bagaimana nak salurkan kepada pendekatan yang baik macam yang Ustaz kongsi tadi lah. Jadi saya balik semula pada soalan pada Ustaz lah. Macam mana nak menjadikan tu sebagai satu kebiasaan dan tabiat kepada orang muda dan terutama orang yang tak berapa muda ni, supaya sabar itulah dipilih untuk menghadapi ujian kehidupan. Ustaz. Itu saja. Terima kasih DJ. Terima kasih Dr. Jiwa. Terima kasih DJ. Beliau memberi juga input dalam masa yang sama. Dah kembali kepada Ustaz. Nampak tak? Pakar. Lain dah slow ke Ustaz? Bagi ini kawan saya dulu. Kawan saya dulu ya. Oh, kita bagi Cikgu Hashimah memberi pandangan. Silakan Cikgu Hashimah. Okey. Dia tanya Ustaz ni, sebenarnya Dr. Jiwa ni lebih banyak pengalaman ni dari segi menghadapi menghadapi pesakit-pesakitnya kan. Tapi kalau saya dari pengalaman saya dalam kaunseling dulu, tak adalah kata nak macam mana cara nak menghadapi sabar. Cumanya bila berhadapan dengan klien tu, memang kita dalam teknik kaunseling lah, memang kita bukan dilarang, maknanya kita terus-terus katakan klien itu menyatakan masalah dia, menyatakan kesakitan dia, menyatakan keserabutan fikiran dan sebagainya, dan dalam teknik kaunseling tu kita tidak boleh terus kata tak apa, sabar. Jadi itu akan lebih, yang kata doktor cakap tadi, itu akan lebih memberikan, dia kata dia tidak memberi kepuasan kepada apa yang dialaminya itu. Dia tidak membantu dia. Jadi apa yang kita buat kalau dalam sesi kaunseling, kita selalu akan meneroka sedalam-dalamnya, seluas-luasnya apa yang dialaminya. Ya, jadi sebenarnya apa yang dicakapkan oleh klien itu hanya sebagai satu surface saja. Jadi masalah yang ditonjolkan kepada kita tu kita nampak itu hanya surface. Sebenarnya kalau kita tengok iceberg tu yang ditonjolkan sikit je. Tapi yang dalam tu dia dah lama dah, benda tu dah menjadi bertimbun-timbun dah sampai satu tahap memang dah sampai dia akan meletup. Ya, akhirnya macam pesakit yang masalah mental ni, sebenarnya benda tu bukannya tercetus sikit dia daripada apa yang berlaku, tapi dia dah banyak, bermula daripada dia kecil lagi, bermula daripada umur yang awal lagi. Jadi perkara ini, itulah sebenarnya peranan kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai semua masyarakat. Dia kena ambil berat tentang
bagaimana mendidik anak. Itu yang pentingnya Ustaz, ni semuanya kita mendidik daripada awal. Ustaz kata tadi yang pertama sekali, kata doktor cakap tadi, bukan saja kalau ikut dari segi yang kita belajar tu banyak tentang bagaimana pendidikan berapa. Tapi kita balik semula sebenarnya kepada cara spiritual, cara Islamik dan sebagainya. Jadi maknanya benda ni dia tidak boleh nak kata okey 1, 2, 3, 4, 5 bagaimana nak menghadapi bila kita tak sabar. Sebenarnya banyak benda kena hurai dulu, kena cari dulu apa dia punya dia punya punca dia satu persatu. Jadi dengan cara tak langsung nanti sikit demi sikit bila seseorang itu meluahkan perasaan dia, nanti dia akan nampak punca dan dia akan boleh terima apa yang berlaku pada diri dia, dan insya-Allah dengan secara tak langsung dia akan sedikit demi sedikit dia boleh terima apa yang dihadapi, ya, dan dia boleh bersabar dengan apa yang dihadapi. Itu cara. Tapi dia tak boleh kata okey buat 1, 2, 3, 4, 5 ini kau boleh jadi macam ni. Itulah pandangan saya Ustaz. sedikit ni. Okay. Assalamualaikum. Ya, Datuk Presiden, saya nak bagi orang cakap banyak, tapi saya nak cakap sikit lagi. Bila usia mana? Boleh Ustaz. Ya betul, yang pertama kena punca masalah. Dulu saya mula-mula mengajar tahun umur 20-an, di sebuah sekolah pertama sekolah tu, ada seorang budak perempuan yang menjadi macam ratu lah sekolah tu. Form tu. Dia Datuk yang tahu lah. Betul. Tiap hari dia jumpa saya. Saya lari sebab tu saya bawa sikit tu. Bawa sikit je. Pernah dia sekat saya di bandar. Di bandar tu. Saya lagi lari takut nampak. Sebab saya memang sangat pemalu dululah, sekarang tak malu sangat lah. Jadi dia banyak masa dia mencari saya dekat 2 bulan dia nak dekati. Saya takut sanggup sebab saya jarang yang tu. Sekali dia datang bilik kaunseling. Masa tu saya kaunseling cuma bukan saya kaunseling tapi saya bilik kaunseling. Dia masuk bilik. Ketuk masuk. Dia cakap pinggang. Dia cium kena saya tak? Allah, garangnya budak ni. Nampak lembut. Dia keras tau. Cium kena saya tak? Dia marah. Saya tak kenal. Siapa nama saya? Saya jawab nama menurut maaf, sebut nama pula. Sebut nama dia, nama ayah dan nama kampung. Cik tak kenal saya, dia jerit. Cik tak kenal saya. Saya terkejut. Dia kata, saya anak pungut. Saya anak pungut, maksudnya dia anak buangan. Oh itu puncanya. Oh Allah sebayang selama saya lari tadi, dia nak beritahu dia anak dia buang. Dia perlu kemanjaan, perlu perhatian. Lepas tu alhamdulillah puncanya. Satu, yang kedua dia bersemak. Ada sini tak? Tak ada kot. Tak ada. Ini tak masuk, bukan kelas DJ ni, bukan kelas ni. Tapi ada kawan sekelas ni, saya sekelas dia. Seharusnya pelajar semak kajian sangat tak dapat kawal. Ustaz Mahudin beritahu saya, Ustaz Kamil beritahu saya, Ustaz macam mana ni? Maafkan saya sampai seperasan, saya masuk bilik. Saya masuk kelas tu. Saya panggil dia keluar. Dia baik, dia sangat baik sekarang. Dia datang rumah dulu, alhamdulillah. Nak jawab nama ada tak? Tak ada, jangan masuk sini. Dia datang. Saya masuk, saya panggil dia ke depan. Mak kalau siapa nampak. Saya minta nombor telefon ayah, maaf kan, mungkin dia tahu ni. Ibu, bawa lah. Tengok saya lama. Ustaz kenal kan saya? Saya dah kenal awak, kenal bapa, kenal ibu, kenal pakcik, kenal pak lubang kan. Sejak itu dia berubah. Dia berubah. Maknanya dia ingin ingin diperhatian. Mungkin itu sebabnya ingin perhatian. Macam kes hospital lah, mungkin banyak kes tu saya jumpa seorang, itulah. Dia sakit fizikal ni kadang sampingan aja tu. Dah kena dalaman tu. Saya sakit, tak sihat. Saya tahu boleh cakap stres hari-hari. Sakit saya mungkin 40%. Tapi psikologi menguasai gitu 60%. Selesai masa itu, mungkin selesai masa penyakit pun. Tak nafikan penyakit fizikal. Itu asasnya. Tapi jangan lupa bahawa ada unsur-unsur lain yang memberatkan penyakit fizikal itu. Dia ni para pakar guru, para ibu bapa, para semua ketua-ketua masuk Mona yang sedang debat baru ni tercabar juga tu. Kena ambil perhatian soal perasaan orang lain. Tahu dia punya asal usul dia itu. Ada masalah. Nanti masih banyak. Masih. Itu je Datuk. Sama Ustaz. Dia dah pukul 8. Saya ingat saya nak bagi Dr. Jiwa lagi 1 minit untuk berkata sesuatu. Silakan. Pasal beliau ialah dia banyak pengalaman kan dalam bidang ni. Silakan bang.
Saya pun tak ada apa benda nak tambah sangat. Cuma itulah saya sekali lagi mengatakan bahawa bila sama juga tadi, walaupun saya di bahagian psikologi dan psikiatri kan, saya memang nampak kata apa, limitation, kekurangan kepada teknik pendekatan tu kalau tidak dimasukkan pendekatan agama. Yang macam sekarang kan, bila saya banyak jumpa pesakit-pesakit yang bukan penyakit psikiatri tapi bukan pesakit yang mengalami penyakit kronik. Ustaz dah sebut kan, penyakit kronik, orang sakit jantung, sakit kanser kan, sakit-sakit yang mana kita tahu mungkin kita nak kata sakit jantung ni tunggu masa dapat serangan jantung mati je, ataupun kanser ni tunggu beberapa tahun nanti mati je. Dan orang tu dia jadi murung disebabkan oleh mengetahui keadaan dia pada masa tu kan. Jadi bila waktu macam tu kita nak cakap macam mana lagi kan, nak sabar macam mana lagi, nak apa lagi. Jadi yang saya belajar lah dari masa dan saya sekarang ni masih belajar sambung sub kepakaran juga. Memang penyelia saya cakap kita kena banyak fokus yang ni kepada psikospiritual, kerohanian. Jadi itulah saya memang rasa pada pendapat saya lah, saya rasa masyarakat kita ni waktu saya bermula dulu sekolah pun saya tahulah kita yang dekat sebab juga ada cabaran masing-masing kan. Saya terbayang baliklah cabaran, tapi saya nampak antara yang menjadi seketigat lah kepada saya lah bila saya pergi ke overseas kan pada usia yang muda adalah usrah-usrah yang saya ikut sewaktu di SMART, perkongsian-perkongsian daripada ustaz. Dulu saya macam Ustaz Wan Akasyah dulu kan, dia share lah benda-benda pada waktu nanti saya gelak je, kata benda lah ustaz ni kongsi kan. Saya gelak dalam hati, macam saya rasa hati ni gelap kot kan, bila dikongsi gelak. Tapi saya ambil bila saya pergi ke overseas kan, bila saya tengok ada kawan-kawan yang ada majalah porno boleh ambil, tengok cerita porno, berkumpul tanpa batasan dan sebagainya, saya tak tahulah kenapa dalam hati saya kata tak rasa lah nak buat benda-benda macam ni. Jadi saya bila dah berusia ni kan, saya tengok balik apa yang menyebabkan saya tak perlu pun orang monitor saya. Jadi saya kembali balik adalah saya rasa pendekatan agama tu sendiri. Jadi kalau dulu orang pandang lelaki, semua psikologi, semua benda moden kan, tapi saya rasa dengan adanya kekuatan agama tadi akan membentuk kekuatan jiwa kita menghadapi cabaran, memudahkan kita dalam pekerjaan, dalam menimba ilmu dan sebagainya. Saya rasa itulah antara benda yang membina, orang kata apa, kekuatan. Kalau saya boleh kongsi sikit sebab masa pendek kan, saya beritahu lah yang saya selalu kongsi beberapa faktor yang untuk resilient ni. Satu iaitu faith, agama, family dan friend. Lepas tu fitness kita kan, lepas tu kita face the fear. Lepas tu yang lain-lain tu adalah saya cakap harapan, ada hope, higher purpose, helping people. Itu antara benda-benda lah yang biasa saya kongsi pada pesakit-pesakit dan juga pada dalam perkongsian lah. Itu saja. Terima kasih kepada Datuk jugalah kepada mempersilakan saya, dan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih. Nak tanya Doktor. Perkongsian tadi tu saya rasa sangat menarik lah. Boleh dapat tak bahan ke apa ke Doktor punya video ke nak dengar? InsyaAllah. Saya selalu bagi tu dalam talk saya suka buat akronim tu nak mudahkan bila nak berkongsi dengan masyarakat, insyaAllah. Okey. Jadi Doktor masukkan dalam Facebook ke apa? Saya pernah masukkan tapi dah lama kan, tapi insyaAllah boleh saya kongsikan nanti, insyaAllah. Terima kasih. Saya bagi pada Tuti ke apa kan, selalu Tuti ada dalam grup juga, nanti saya kongsi pada dia, boleh, insyaAllah. Minta sebab ulasan Facebook begini ya, siapa yang tak ada menulis buat ulasan sikit tang ya. Terima kasih. Tak ada slip. Ada satu viewer, ada siapa-siapa di kalangan kita mungkin ingin memberi sepatah dua kata, dipersilakan. 8-4 minit dah. Dr. Khairul Husna. Dr. Khairul, Teacher Husna ada? ATM. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last. Ismail Cikgu ya. Dan kepada semua yang berada di sini, alhamdulillah saya diberi rezeki untuk bersama, dan tajuk ni memang sangat sesuai. Walaupun 27 tahun tahun ni rasanya dah 27 tahun mengajar, tapi saya sendiri sebenarnya masih belajar untuk menjadi orang yang sabar. Memang kata Ustaz, sabar tu memang senang di lidah. Memang sangat senang, tapi untuk kita lakukan memang sangat
sukar dan pengisian hari ini memang terus mengajar saya untuk menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi kerendah murid, guru-guru. Lepas keluar daripada SMAP, selama 23 tahun saya di SMAP, saya masuk ke sekolah menengah kebangsaan Ceras Perdana yang 90% Cina yang tak faham dengan, memang kat situ memang saya diuji betul-betul lah kesabaran tu. Jadi salah satu tekniknya bila kita baca, bukan ada satu quotation dia kata bila kita berada dalam keadaan yang begitu memberi tekanan, we just have to remember that make sure your mind is stronger than your emotion. Maksudnya akal tu mesti lebih kuat lagi daripada emosi ni. Memang dalam kelas tu kawal je emosi. Kawal je emosi tu. Buatlah apa-apa cara pun untuk kita mengawal emosi kan. Jadi alhamdulillah saya masih mengajar dan saya masih terus belajar untuk menjadi seorang guru dan insan yang sabar. Dan terima kasih kepada Ustaz dan kepada semua hadirin yang ada pada pagi ni. Banyaklah perkongsian ilmu yang saya dapat. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Cikgu Husna atas perkongsian beliau. Saya memang apa tu, boleh tahu tu Cikgu Husna akan share benda-benda yang berkaitan begitulah, sebab kita pun selalu berkunjungan hari raya kan, kita dengar cikgu bercerita. Saya jemput tu. Ustaz, rasanya tak ada Ustaz dah 8-7 minit ni. Hari ni tajuk Ustaz memang menarik, alhamdulillah. Ada bergambar dan ada pengulas lah. Bergambar kemudian ada pengulasnya sebab biasanya yang cantik tulisan ni tuti lah. Bukan tuti, seri tak ada Siapa-siapa lah jangan buat ulasan sikit pagi ni untuk kawan-kawan baca. Untuk pagi ni nanti. Apa tu tak kami buat Ustaz. Jadi apa tu, sebelum kita tamat, insya-Allah kita serah kembali pada Ustaz untuk baca doa penutup, dan mana-mana sahabat-sahabat semua yang boleh buka kamera, kita nak ambil gambar. Silakan Ustaz. Ustaz buka mikrofon Ustaz. Ustaz mikrofon. Ustaz off. Stop. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. اللهم إن هذا كبا نهارك ودبار ليلك وصدعاتك فاغفر لنا اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا البرار اللهم اجعلنا التوابين اللهم اجعلنا التوابين اللهم اجعلنا التوابين اللهم اجعلنا من الخلاصين في الدين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب اللهم انصرنا مسلمين اللهم انصرنا مسلمين اللهم انصرنا مسلمين الله يا الله يا مجيب السحاب ويا هزم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا يقضي الحاجات انصرنا يا الله اللهم أخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان كل زمان ربنا عليك أن توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله بالعالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita dapat kongsi pagi ni sama-sama semua dalam pagi ni. Untuk hari esok kita bersama Ustaz Mak Husni tiada kerana beliau ada di Qatar. Beliau bersama Kesatuan Ulama Sedunia di sana. Nampaknya tiadalah kuliah subuh pada esok hari. Dan hari ni juga kita nak ambil kesempatan nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada sahabat-sahabat sekalian, yang mana kalau saya tengok dalam Facebook tu, alhamdulillah di akhir tahun lepas ramai yang bergraduasi dalam bidang sarjana dan juga kedoktoran. Paling latest tu lah Dr. Jufitri dan juga Dr. Mona. Tahniah kepada beliau, dan juga ramai juga yang dinaikkan pangkat juga kalau kita perasan dalam Facebook semula. Semoga berbakti dengan cemerlang, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak dengar sepatah dua kata daripada Dr. Mona ke? Beliau yang kini Jabatan Audit Sab. Akak ada di sana ke? Assalamualaikum Ustaz, guru-guru semua. Saya daripada KK ni.
Ya, ya. Terima kasih banyaklah di atas perkongsian pagi ni. Memang banyaklah manfaatnya kan. Kita sebagai insan biasa ni orang kata macam sabar tu lah, easier said than done. Tapi Alhamdulillah saya rasa kuncinya di sini adalah berbalik kepada Allah itu sendirilah. Terima kasih atas ucapan ni pengerusi Datuk. Okay, saya kembali kepada Datuk semula. Terima kasih Kak. Tahniah pada semua, tahniah pada semualah warga Semak Kajang, guru-guru, mantan guru Semak Kajang semua. Alhamdulillah atas didikan cikgu semualah, ustaz-ustazah. Alhamdulillah hari ini kami kembalikan kepada masyarakat semula, insya-Allah kejayaan dan juga ilmu yang diberikan. Saya rasa itu saja Ustaz. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan Ustaz. Ya, minggu hadapan insya-Allah. Kita untuk rakan-rakan kalau kebetulan yang ada dekat Kedah atau Perak tu kita akan maklumkanlah perkembangan proses solat jenazah saudara ataupun cikgu Hamidul Ali nanti di dalam Facebook, insya-Allah. Mungkin boleh ziarahlah mewakili kami yang jauh ini. Okey, untuk itu kita sudahi kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Cuma DJ ada tulis kat message box tu, cikgu boleh copy. Ya. Oh, okey. Terima kasih semua. Sempat kan nak ambil mana DJ hantar tu? Tak apa, saya copy, saya hantar kat WhatsApp cikgu. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.